Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahira binti Abu Bakar daripada Diploma Pendidikan Islam Semester 4 Kelas 3. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan peranan masjid yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang hebat dan mapan. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian isi kandungan iaitu berkaitan pengenalan, sejarah, peranan masjid dan transformasi masjid. Pertama, kita akan menyentuh bahagian pengenalan. Pengenalan masjid ialah perkataan bahasa Arab yang bermaksud tempat sujud. Masjid ialah tempat beribadat yang khusus seperti solat dan iktikaf bagi orang Islam. Bangunan ini juga merupakan pusat kebudayaan, muamalat dan perkembangan dakwah Islamiah serta pusat aktiviti umat Islam. Masjid tidak mempunyai rupa bentuk yang tetap tetapi bergantung kepada budaya masyarakat Islam setempat. Dari sudut bahasa, masjid bermaksud tempat bersujud. Sejak zaman permulaan Islam lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemajuan umat dan gerakan Islam semuanya bermula dari masjid. Masjid telah dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, berbincang dan merancang strategi yang tidak terhad kepada bidang dakwah, malah perdagangan, perundangan dan penyebaran ilmu serta pelbagai lagi. Kedua, kita masuk ke bahagian sejarah. Sejarah Masjid Nabawi. Mengikut sejarah, Masjid Nabawi atau Masjid Nabi merupakan masjid kedua paling suci mengikut kepercayaan umat Islam. Mengikut sejarah Masjid Nabawi, di sini juga terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Haram merupakan tempat paling suci dan Masjid Al-Aqsa merupakan masjid ketiga paling suci dalam Islam. Mengikut sejarah juga, masjid ini asalnya dibina sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersebelahan dengan rumah yang baginda diami selepas peristiwa hijrah pada tahun 622 Masihi. Masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa hijrah ialah Masjid Quba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan masjidnya atas asas takwa. Masjid ini terletak kira-kira 597 meter dari aras laut. Kedudukannya di tengah-tengah bandar Madinah menjadikannya seperti bulan purnama dan permata yang bersinar. Sesuai dengan peranannya sebagai sumber cahaya dan keindahan Islam, tanah tapak masjid ini berasal daripada tempat mengering tamar kepunyaan dua orang anak yatim, iaitu Suhail dan Sal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya membeli tanah tersebut. Kawasan ini dipenuhi dengan pokok-pokok tamar dan juga runtuhan-runtuhan lama. Ia kemudiannya dibersihkan dan diratakan untuk didirikan masjid. Kisah tanah ini terpilih untuk dijadikan tapak masjid sungguh unik sekali. Setelah Rasulullah keluar daripada Quba menuju ke kota Madinah, orang ramai berebut-rebut mengheret tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah untuk membawa baginda sebagai tetamu ke rumah masing-masing. Namun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada unta baginda untuk membuat pilihan. Unta itu terus berjalan sambil berpaling ke kiri dan ke kanan seolah-olah mencari sesuatu, sehinggalah ia berhenti di tempat mimbar yang ada pada hari ini. Selepas ia berhenti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Insya-Allah di sinilah tempatnya." Seterusnya kita akan meneruskan dengan sejarah struktur Masjid Nabawi. Sejarah Masjid Nabawi dibina buat pertama kalinya pada tahun pertama Hijrah pada 622 Masihi, iaitu pada hari kedua setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Justru ukuran keluasan Masjid Nabawi selepas pembesaran terakhir ialah tingkat bawah seluas 98,500 meter persegi.
Selanjutnya, sejarah menara masjid. Sejarah Masjid Nabawi tidaklah memiliki sebarang bentuk menara. Kemudian diikuti Qaitbay dengan membangunkan menara kelima di Babur Rahmah. Kemudiannya, 3 menara yang diruntuhkan telah diganti dengan 2 buah menara baru setinggi 72 meter. Ketiga, berkaitan peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, iaitu pusat ibadah. Yang pertama adalah dari segi aspek pendidikan, seperti penyebaran ilmu ataupun majlis-majlis ilmu. Seterusnya, memupuk perpaduan ummah. Contohnya, di masjid ini kita boleh mengeratkan silaturahim antara saudara maupun saudari sesama Islam. Di samping itu, masjid ini juga boleh dijadikan tempat untuk berteduh sebagai contoh untuk umat Islam yang fakir atau miskin untuk berteduh supaya mereka dapat hidup walaupun mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Selain itu juga, peranan masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah digunakan untuk pusat politik seperti membuat pameran senjata. Kerana ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid ini adalah tempat di mana seluruh umat Islam akan berkunjung ke sana. Oleh itu, mereka boleh melihat pameran senjata di masjid. Seterusnya, masjid dijadikan tempat untuk para sahabat bermesyuarat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, masjid juga tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat akan berkumpul untuk menyusun pelbagai strategi untuk digunakan semasa peperangan. Selanjutnya, peranan masjid yang terakhir adalah pusat seni. Masjid juga berperanan sebagai pusat seni kerana di masjidlah tempat yang mana kita boleh mendengarkan alunan bacaan Al-Quran ataupun mendengarkan alunan merdu qasidah. Keempat adalah yang terakhir berkaitan transformasi masjid. Transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang hebat. Yang pertama adalah kita perlu menyediakan sudut dekorasi tulisan had. Fungsi untuk kita menyediakan dekorasi tulisan had ini adalah supaya anak muda tertarik untuk melihat jenis-jenis tulisan had yang digunakan pada zaman dahulu. Kedua, kita seharusnya menyediakan kelengkapan yang lengkap di masjid seperti telekong untuk kemudahan bagi wanita solat, selipar tandas dan ruangan persiapan wanita supaya wanita mudah untuk bersiap-siap selepas solat. Contohnya untuk bermakeup dan bersiap-siap seperti sedia kala. Ketiga, kita perlu mewujudkan pelbagai majlis ilmu untuk anak muda hadir seperti majlis bertalaki bersama syekh ataupun majlis berkaitan qasidah maupun nasyid supaya anak muda lebih tertarik untuk pergi ke masjid. Empat, kita haruslah mewujudkan ahli jawatan kuasa masjid di kalangan anak muda supaya mereka merasakan ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Selain itu, secara tidak langsung, kita boleh mengurangkan daripada mereka berfikir yang ke masjid ini hanyalah untuk orang-orang yang sudah berusia. Malahan, anak muda pun perlu ke masjid untuk menjadi pelapis di masa akan datang. Kesimpulannya di sini yang boleh saya kupas daripada video ini adalah masjid ialah suatu tempat yang mana menjadi kunjungan seluruh umat Islam dan digunakan untuk acara keagamaan seperti majlis ilmu dan majlis-majlis sambutan perayaan umat Islam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.